Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam slot 30 hari mengenal Al-Quran. Pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkenaan tadabbur juzuk ke-27. Di dalam juzuk ke-27 ia merangkumi beberapa surah di dalamnya. Antaranya ialah surah Az-Zariyat daripada ayat 31 hingga ke 60, surah At-Tur, surah An-Najm, surah Al-Qamar, surah Al-Rahman, surah Waqi'ah, dan yang surah yang terakhir ialah surah Al-Hadid. Okey, pada ini saya ingin menerangkan hanya beberapa surah saja di dalam juzuk ke-27. Mari kita saksikan. Mari kita mendengar terlebih dahulu tentang perkongsian sedikit tentang surah At-Tur. Surah At-Tur dimulakan dengan sumpah, yang mana dengan lafaz Wat-Tur wal kitabil mastur, iaitu pada ayat pertama Wat-Tur tu Allah telah menyumpah dengan gunung. Gunung di sini ulama telah mentafsirkan dia sebagai gunung Tur Sina, iaitu tempat di mana Nabi Musa AS berbicara dengan Allah SWT dan merupakan tempat di mana diturunkan kitab At-Taurat kepada Nabi Musa AS. Dan pada ayat kedua iaitu wa kitabil mastur, iaitu demi kitab yang ditulis. Dengan ayat ini Allah telah menerangkan, ia telah menerangkan kepada kita Allah bersumpah dengan kitab yang ditulis. Kitab di sini merujukkan kepada kitab Taurat dan atau lebaran Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dan kaumnya, iaitu kaum Bani Israel. Ini merupakan ayat pertama dan ayat 2, yang mana jika kita teliti pada ayat yang seterusnya di dalam surah ini, kita akan melihat Allah berbicara tentang hari kiamat dan balasannya kepada golongan yang beriman dan golongan yang kufur. Dan di samping itu Allah juga telah memberikan motivasi kepada golongan beriman ataupun golongan yang beriman ini untuk teruskan beriman dan berpegang teguh dengan ajaran yang kebenaran ini, iaitu Allah telah menjanjikan syurga dan diberikan kenikmatan kepadanya di dalam syurga itu, serta dijaganya daripada azab neraka. Ini merupakan sedikit perkongsian tentang surah At-Tur. Marilah kita mendengar pula tentang perkongsian surah An-Najm. Surah An-Najm dimulakan juga dengan lafaz sumpah seperti mana dengan surah At-Tur. Surah An-Najm yang mana Allah telah bersumpah dengan lafaz wan najmi iza hawa, demi bintang ketika terbenam. Di dalam surah ini Allah telah bersumpah dengan bintang yang merupakan simbolik kepada ketinggian Al-Quran yang diturunkan dari langit, yang mana Al-Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia, sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir, sebelum Al-Quran ini sampai kepada kita pada hari ini. Di dalam surah ini Allah telah menegaskan beberapa perkara, iaitu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tentang peristiwa wahyu, yang seperti peristiwa Isra' dan Mi'raj, serta cecaan Allah SWT kepada orang yang musyrik, dan balasan surga dan neraka. Di dalam surah ini juga Allah telah menceritakan ataupun Allah telah memaparkan tentang kisah-kisah kaum terdahulu agar menjadi iktibar kepada kita semua pada hari ini. Okey, ini adalah sedikit tentang perkongsian surah An-Najm. Marilah kita mendengar pula tentang perkongsian surah Al-Rahman. Surah Al-Rahman dimulakan dengan lafaz Al-Rahman, yang mana yang maha pemurah. Dan ayat ini disusuli dengan penceritaan tentang nikmat-nikmat serta kekuasaan Allah SWT. Jika kita teliti di dalam surah Al-Rahman, kita terdapat di dalam surah ini juga tentang pengulangan satu ayat, iaitu
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yang mana? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ingin dustakan? Jika kita lihat pada ayat ini, Allah memberikan kenikmatannya begitu banyak kepada manusia. Tetapi ayat ini telah mengisyaratkan tentang setengah manusia itu telah mendustakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT di dalam surah ini, di dalam ayat di dalam surah ini. Okey, tapi jika kita teliti pada ayat-ayat lain, iaitu pada ayat yang ke-46 hingga ke-62 dan 62 hingga ke-78 di dalam surah ini, ulama mufassir telah menerangkan yang mana pada ayat ini ia menggambarkan tentang syurga, yang mana syurga ini telah diberikan kepada golongan yang beriman kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita teliti pada dua bahagian ayat ini, iaitu kita akan melihat Allah ingin menggambarkan tentang dua peringkat syurga kepada kita, iaitu peringkat syurga yang pertama dituangkan di dalam ayat 46 hingga ke 62. Di dalam ayat ini kita akan melihat Allah telah mensulami ia dengan pengulaman 8 kali ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, sebanyak 8 kali. Dan Allah juga telah menerangkan tentang peringkat kedua syurga pada ayat yang 62 hingga ke 78, yang mana terdapat juga pengulangan sebanyak 8 kali tentang kalimah ataupun ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Okey, jika kita teliti pada dua bahagian ini tentang pengulangan 8 ayat ini, kita akan melihat tentang satu rahsia yang ingin Allah gambarkan kepada kita, iaitu 8 kali pengulangan kalimah ataupun ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban merupakan satu isyarat tentang 8 pintu syurga yang terdapat di setiap peringkat syurga, yang mana ia selari dengan pengalaman 8 kali ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Okey, ini merupakan satu rahsia yang boleh kita selidiki ataupun kita fahami agar kita dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini merupakan pandangan sedikit tentang surah Al-Rahman. Terakhir sekali, marilah kita mendengar perkongsian tentang surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah namanya merupakan salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Jika kita teliti namanya sahaja, kita akan mengetahui tentang apa isi kandungan surah ini, iaitu Allah ingin menggambarkan tentang kepada kita ni tentang hari kiamat. Ini boleh dibuktikan pada ayat yang ke-4 hingga 5. Jika kita baca, iaitu yang mana iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Iza rujjatil ardu rajja, yang mana apabila bumi ini digoncang sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung itu dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Ini Allah ingin menggambarkan kepada kita tentang gambaran bagaimana dahsyatnya pada hari kiamat kelak, yang mana mungkin menggerunkan setiap mata yang memandang pada hari kiamat itu. Okey, ini merupakan tentang gambaran bagaimana hari kiamat kelak. Tetapi jika kita teliti pada ayat yang lain di dalam surah ini, kita akan menjumpai Allah telah mengkelaskan manusia ni kepada 3 golongan, iaitu golongan kanan, golongan kiri dan golongan as-sabiqun. Okey, ini merupakan sedikit tentang perkongsian surah Al-Waqi'ah. Kita telah menghampiri pada di akhir perkongsian di dalam tadabbur juzuk ke-27. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan minta maaf jika ada di dalam perkongsian saya tentang tersalah informasi, tersasul bahasa ataupun berlakunya pengubahan suatu maklumat di dalam perkongsian saya sebentar tadi. Okey, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.